Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama saya Dr. Jennery Amir. Kali ini kita bersiaran dari Grand Margarita Hotel di tebingan Sungai Sarawak yang begitu indah. Jadi kali ini kita akan memperkatakan salah satu isu lagi yang menarik di tengah-tengah kita berdepan dengan ancaman pandemik COVID-19. Salah satu daripada sektor yang terpukul langsung oleh ancaman COVID-19 ialah isu pengajaran tinggi. Apakah kesannya terhadap pelajar? Apa kesannya terhadap isu membabitkan pengajaran pembelajaran, membabitkan soal pengambilan pelajar, pengurusan universiti, penyelidikan dan sebagainya. Jadi untuk memperkatakan dan mengupas lebih lanjut isu ini, kita jemput Naib Chancellor UTCS, Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid. Jadi, terima kasih kerana dapat luangkan masa bersama kami. Terima kasih Dr. Jennery. Terima kasih juga kepada TV Sarawak kerana memberi saya peluang untuk bersama dalam program ini. Baik, saya dah berkunjung ke universiti yang diterajui oleh Prof. Okay. Universitinya begitu indah, menarik kampusnya, begitu moden. Malah disebabkan oleh usahanya untuk memelihara kemempanan alam sekitar. Jadi kalau dapat Prof ceritakan sedikit, apa kelebihan universiti ini? Okeylah Dr. Jennery, mungkin saya cerita sikit dari segi latar belakang. Universiti ini, kalau dilihat di Sarawak ini kita terdapat beberapa universiti di Bandaraya Kuching dan di Miri. Tapi 10 tahun yang lepas tidak ada satu pun institusi pengajian tinggi di Central Region, di bahagian tengah Sarawak. Jadi Kerajaan Negeri Sarawak memikirkan bahawa perlu diadakan satu universiti di bahagian tengah Sarawak. Dan kebetulan pada waktu itu Kerajaan Negeri Sarawak telah melancarkan SCORE, Sarawak Corridor of Renewable Energy, di mana kawasan yang tertumpu adalah di bahagian tengah Sarawak. Maka keputusan nak mengadakan sebuah universiti itu adalah untuk menyokong melahirkan tenaga mahir untuk SCORE dan pada masa sama untuk mengimbangkan dari segi peluang-peluang pengajian tinggi di seluruh negeri Sarawak. Apabila diputuskan untuk mengadakan satu universiti di Sibu, maka waktu itu Ketua Menteri Tuan P. Sri waktu itu dia memikirkan mesti ada satu kelainan. Sebab kalau dia buat satu universiti yang biasa saja di Sibu, maka kurang tarikan. Apa kelainannya? Ada yang universiti lain kan? Ya. So jadi dia fikir macam mana kita nak buat lain sikit supaya menarik minat orang untuk belajar dan bekerja di UCTS. Maka terus dipikirkan kampusnya mestilah kampus yang hijau, green. Ya. Itu asasnya. Falsafahnya mesti green sebab dia dalam kawasan SCORE. Jadi dibina satu kampus yang begitu canggih dari segi arkitekturnya dan dia punya pembinaan adalah berasaskan kepada green technology. Kalau dilihat, kita ada solar panel, kita ada takungan air hujan untuk tasik dan untuk taman-taman kita. So jadi dia menggunakan konsep Green Building Index ini dan dari segi desain dia terus diiktiraf kepada peringkat yang paling tinggi, platinum. Siapa yang iktiraf IGB ini? Dia ada satu badan di peringkat nasional yang datang dan melihat dari segi kriteria-kriteria kita, dari segi bahan yang kita gunakan, desain kita, penggunaan kuasa-kuasa alternatif, energi alternatif ni, maka dia iktiraf. Ini bukan kita yang sendiri orang kata pandai-pandai iktiraf, tidak.
ada badan di Kuala Lumpur, peringkat nasional yang menilai dan memberi pengiktirafan. Itu sebabnya. Jadi UCTS ni adalah unik sebab dia bukan saja satu universiti yang dipunyai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sarawak, tapi dia juga adalah satu universiti yang ingin memberi sumbangan, melahirkan tenaga kerja mahir untuk skor secara khususnya dan juga untuk Sarawak lah, amnya, dan juga untuk mengimbangi dari segi penawaran peluang pendidikan tinggi untuk seluruh rakyat Sarawak. Jadi ada di Kuching, ada di Miri dan sekarang ada di Sibu. Jadi itulah. Ini institusi pengajian tinggi swasta. Swasta. Baik, Prof telah memperkatakan sedikit dari segi latar belakang universiti. Jadi sebagai salah sebuah institusi swasta, pengajian tinggi swasta, juga turut terkesan oleh ancaman COVID-19 ini. Secara khususnya saya nak bertanya kepada Prof, apa kesannya dari segi pengajaran pembelajaran untuk secara umumnya lah, bukan universiti Prof saja, okay. Secara umumnya, untuk institusi pengajian tinggi swasta di Malaysia. Sebenarnya ialah kita pun maklumkan pandemik COVID-19 ni dia memberi kesan kepada semua sektor. Jadi pengajian tinggi ni memang tidak terkecuali. Dari segi proses ataupun kaedah pembelajaran dan pengajaran ni amat terjejas. Sebab apabila kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan, maka pelajar kita tidak dibenarkan datang ke kampus. Tapi sebagai proses pendidikan harus terus berjalan. Harus berjalan. Kita tak boleh berhenti. Sebab itu kelainan kita di universiti ini, proses pembelajaran berjalan terus. Manakala ada sektor lain terus berhenti. Jadi kaedahnya pensyarah waktu itulah, waktu kemuncak PKP itu, pensyarah terpaksa bekerja dari rumah dan pelajar atau mahasiswa terpaksa berada di rumah masing-masing. Ya, dari rumah itu menggunakan internet. So, jadi kita bincangkan hal ini lebih lanjut lagi selepas rehat. Okey. Baik, sebelum berhenti rehat tadi kita menyentuh tentang kesan COVID-19 ini terhadap proses pengajaran, pembelajaran. Jadi secara khususnya, kalau sebelum ini pengajaran pembelajaran secara bersemuka. Jadi apabila COVID-19, kampus tutup disebabkan oleh PKP dan sebagainya. Ya, betul. Apa yang sebenarnya berlaku itu, Prof? Jadi waktu berlakunya PKP ni kan, kita di pihak pengurusan universiti lah terpaksa membuat satu keputusan yang serta-merta, drastik. Drastik. Maksudnya sekarang kita kena manage, orang kata expectation dan juga harapan pelajar dan juga ibu bapa. Macam mana mereka ni? Harus teruskan pembelajaran atau tidak? Dan pada masa sama kita juga kena memberitahu para pengajar kita, pensyarah, kena bersedia untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran ini dalam bentuk online. Jadi benda ni serentak. Kita kena handle pensyarah yang belum biasa waktu itu, dan pada pelajar juga yang belum biasa, dan juga ibu bapa. Adakah ada keupayaan dari segi teknologinya? Saya rasa teknologi tak ada masalah. Sebab kita waktu ini pun dah banyak platform lah untuk menggunakan online ni. Tetapi waktu itu kita cuma masih dalam peringkat eksperimental. Kita cuba nak menguji platform ini dan sebagainya. Tapi bila benda ini berlaku, kita terus buat keputusan bahawa semua digalakkan menggunakan Google Classroom contohnya. Google Classroom. Selain daripada Google Classroom? Ya, kita gunakan Google Classroom. Selain kita ada macam Zoom. Ataupun ada beberapa lah yang komersialnya juga. Tapi oleh kerana penerimaan Google Classroom ini meluas dan mudah digunakan oleh pensyarah dan juga pelajar, kita terus buat begitu. Jadi waktu itu kita serta-merta 100% kursus kita dilancarkan dalam bentuk online. Kebanyakan universiti kita ada macam perancangan lah kan. Mungkin tahun ni kita nak introduce 10%. Tahun depan akan jadi 20%. Tapi PKP satunya kebaikannya lah. Ya, ada kebaikannya. Serta-merta kita dah boleh bersedia sebab keadaan ini terdesak. Jadi apa cabarannya? Cabarannya macam mana kita nak menjadikan satu proses pengajaran dan pelajaran ini efektif. Berkesan. Maksudnya pengajar tu berasa dia dapat mengajar dengan baik dan pelajar tu dapat menerima ilmu dengan baik. Keduanya kualiti. Dari segi kualiti ni
kita terpaksa ikut apa yang ditetapkan oleh macam contohnya Agensi Kelayakan Malaysia MKA dan juga badan-badan profesional, sebab kita kat UCT ni banyak program yang profesional macam architecture, quantity surveying, engineering. Jadi kita terpaksa berpandukan SOP dan juga guideline yang diberikan oleh lembaga-lembaga ni. Jadi kita akur. Jadi setengah-setengah tu kita terpaksa juga memanggil pelajar untuk ke kampus. Terpaksa. Sebab mereka menggunakan studio, menggunakan peralatan yang mahal. Jadi tapi bilangan tak besar. Dan kita kena akur SOP lah. So jadi yang saya pentingkanlah dalam keadaan COVID ni, kita panggil student experience. Sebab macam Dr. Jenny fahamkan, bila kita mengajar kat universiti, Dr. Jenny pernah mengajar kat universiti kan, bukan sahaja ilmu, dari segi pergaulan, interaksi, pengalaman dia melihat persekitaran, dia bergaul dengan kawan, dengan pensyarah, dengan masyarakat, suasana kampus. Itu yang kita agak terkilan. Tapi insya-Allah lah kita mungkin dapat tokok tambah apabila mereka balik ke kampus. Jadi dari segi keberkesanannya, sudah pasti tidak sama dengan cara pengajaran, pembelajaran secara bersemuka. Ya, betul. Jadi boleh Prof komen dari segi itu. Untuk mengurangkan jurang tu dari segi keberkesanan tu, kita perkenalkan, kita panggil blended learning lah. Apa itu blended learning? Blended learning beradun, maksudnya dia mixture, campuran antara online dengan face to face. Bila keadaan telah membenarkan, kita panggil pelajar balik ke kampus. Dan kita ada face to face. Bila keadaan tidak membenarkan, bila kata contohnya zon merah ke dan sebagainya, dia tentu ada SOP tertentu yang perlu diamalkan ataupun diambil kira. Betul. Bagaimana dari segi SOP itu? Kalau Dr. Jenny datang ke kampus kami sekarang ni kan, masuk je ke kita punya gate, dah dicek suhu dah. Diambil My Sejahtera. Bila masuk ke kawasan bangunan pun akan diambil juga. Dan bila pelajar masuk classroom, kita dah sediakan. Maksudnya penjarakan sosial tu dah ada. Sanitizer pun dah ada. So jadi sebarang kes yang kita dapat kesan pelajar ada gejala-gejala, terus kita bawa dia kepada Kementerian Kesihatan, cek, dan kalau betul-betul ada gejala yang positif lah, tapi belum positif COVID, kita terus asingkan dia. So jadi ini langkah-langkah yang kita dah tetapkan dalam universiti lah. Saya rasa semua universiti sama. Kita tak boleh kompromi dengan keselamatan lah. So jadi walaupun pembelajaran harus berterusan, yang kita belajar daripada pandemik ini, pelajar kita di Malaysia ini, penuntut pengajian tinggi ini berada di luar bandar. Betul. Ada jurang yang lebar. Dan mengikut data yang ada pada saya ini, 70% sebenarnya daripada pengguna internet ini adalah dari kawasan bandar. Jadi bagaimana agaknya pensyarah di universiti atau universiti swasta ini tangani masalah ini? Kita satu kebaikan COVID ni kan, pensyarah terus berhubung dengan pelajar mereka masing-masing. Jadi terus mereka dapat data berapa orang pelajar yang tidak ada kemudahan internet, berapa orang pelajar yang ada hubungan internet. Jadi kita terus dapat maklumat ini, kita nasihatkan kepada pensyarah, kepada mereka yang tidak ada langsung internet, kita galakkan mereka datang ke kampus. Tapi kita masih kekal dengan SOP lah. So yang betul-betul tidak ada kemudahan internet, kita panggil dia ke kampus. Jadi dia ada campuran lah. Ada dalam kampus tapi tidak face to face. Itu yang unik kan. Dia dalam kampus tapi tak ada face to face, tapi dia masih dalam online tapi dalam kampus. Baik, kita perkatakan isu ini dengan lebih lanjut dan juga melanjutkan perbincangan bagaimana penilaian dilakukan di kampus. Baik. Sebelum merehat tadi kita perkatakan tentang isu pengajaran pembelajaran dan kita teruskan juga tentang bagaimana penilaian terjejas. Jadi kalau dapat saya tanya tentang secara khususnya bagaimana sebenarnya sistem penilaian. Tentu kalau dulu kita pelajar itu apabila peperiksaan ada, mereka duduk di dalam dewan yang besar menjawab soalan masing-masing. Jadi dengan masalah ini mereka duduk di rumah, tinggal di rumah. Saya fikir saya dapat bayangkan ini satu cabaran yang besar kepada pihak universiti untuk tangani masalah ini, untuk bukan saja memastikan kebolehpercayaan dan kesahihan dari segi penilaian pemakahan, tapi untuk pastikan
kualiti itu ya. sentiasa dipelihara supaya universiti itu integritinya dipertahankan. Yalah, Dr. Jendery pun dah biasa dengan universiti dah lama kerja dekat universiti. Kita tak boleh nak kompromi dengan kualiti lah. So dari segi penilaian, dalam mana-mana kursus tu dia ada dia punya skema ataupun dia punya assessment lah, penilaian skim penilaian dia. Itu kita tak boleh ubah. Maksudnya dari segi kualiti berapa percentage kita akan nilai dari segi assignment, dari segi ujian, sebagai peperiksaan itu akan tetap. Cuma tadi kaedah lah. Betul lah Dr. Jendery cakap tadi, kaedah tu agak mencabar lah. Apa kaedah yang baru yang diperkenalkan? So dalam online ni dia juga ada kemudahan lah dalam macam Google Classroom sebenarnya. Ada kaedah juga macam mana kita nak mengendalikan peperiksaan. Tapi masih ada cabaran. Untuk mengelak peniruan macam mana? Itu pun itu jadilah. Ini saya rasa dari segi kreativiti pensyarah tu masing-masing. Bagaimana untuk mengelakkan pelajar itu meniru ataupun menipu lah. So jadi dalam sesi-sesi itu dia ada macam dia panggil random, dia akan terus zoom kepada pelajar tu. Supaya dia tu tidak lalai ataupun tidak mengambil kesempatan. Betul tu. So walaupun tidak 100% lah kita boleh mengatasi ini. Tapi itulah saya kata, ini ada satu hikmahnya. Jadi kita harus mendidik pelajar-pelajar universiti ini sebagai orang dewasa. Yang beretika. Mereka etika, mereka bertanggungjawab. Mesti ada orang kata rasa tanggungjawab sebagai pelajar untuk menimba ilmu, bukan untuk meniru ilmu. Apa artinya mendapat A kalau betul. A itu daripada hasil peniruan? Betul. So jadi ini satu cabaran kita sebagai pendidik lah, macam mana kita nak menerapkan kepada pelajar dan juga masyarakat di luar. Bahawa pendidikan di universiti ini bukan hanya semata-mata untuk mendapat degree. Nilai itu juga sama penting. Untuk membina individu itu sebagai nilai yang baik, yang mempunyai pembangunan individu yang holistik lah. Saya rasa itu ada hikmah dia, saya rasa lah. Jadi kita sentiasa akan memberi orang kata nasihat. Bukan saja dalam bentuk kuliah ilmu yang tadi tu, nasihat dan mendidik mesti. Kerana kalau meniru di universiti, kemudian bagaimana di tempat kerja nanti? Berjanti. Mungkin masalah akan lebih besar kan. Besar lagi. Kalau kita boleh mempertikaikan pemimpin sekarang ini, kalau anda nanti akan jadi pemimpin, adakah benda yang sama berlaku? Jadi inilah satu platform untuk membina nilai baru kepada pelajar kita. Memang tidak ada kaedah yang 100% boleh menggantikan penilaian yang sebelum ni lah, yang face to face sebagainya. Tapi kita harus kreatif. Dari segi assignment kita boleh buat, tak ada masalah. Dari segi macam kita panggil short test dan sebagainya, itu boleh buat. Dari segi soalannya mungkin dari segi penyampaian ilmu tu, mereka tidak hanya bergantung kepada nota daripada pensyarah. Mereka boleh dapat daripada berbagai sumber, dari internet dan sebagainya kan. Dan mereka juga boleh bertanya dengan ibu bapa, mungkin ibu bapa adalah profesional, mungkin adalah jurutera ke, doktor ke. Jadi dia lebih rapat dengan keluarga ataupun ada abang. Jadi dia boleh mendapat satu bimbingan yang tambahan. Kalau duduk kat kampus, dia cuma bergantung kepada pensyarah dan rakan-rakan dia. Tapi kalau kat rumah, ada ibu bapa, mungkin yang ada pendidikan tinggi, dan abang ataupun kakak yang juga mungkin adalah graduan universiti. Jadi itu tambahan. Maksudnya mereka lebih dapat bimbingan yang lebih direct kat situ walaupun hilang dekat kampus. Baik, satu daripada aspek yang ditekankan di mana-mana universiti, saya percaya juga di universiti swasta ialah soal persidangan, seminar, convention. Kerana ini merupakan salah satu platform terbaik untuk mengongsikan, menyampaikan ilmu hasil pada dapatan penyelidikan. Pasti ini juga terjejas. Dan bagaimana nak tangani hambatan ini dari segi persidangan dan sebagainya? Dia memang poin yang sangat penting lah. Memang seminar, konferensi penting untuk akademik. Memang kita tak boleh tinggalkan. Jadi kita masih lakukan, kita gunakan biasalah online, yang biasa gunakan Zoom lah. Jadi bila kita dah cuba beberapa kali, kita dah macam di universiti saya lah, kita dah anjurkan beberapa seminar, kolokium dan konferen, bukan saja peringkat lokal, internasional pun. Kebaikan dia pertamanya nak menganjurkan mudah.
Ya. Kalau dulu tu kita kena book tempat, kita kena jawatankuasa yang besar, tiket penerbangan, jaga makanan, hotel. Ini tidak. Beratus-ribu. Beratus-ribu. Ya. Ini mudah. Siapa nak register, just go online. Kalau ada payment pun, tapi sekarang dah... Kalau dapat kongsikan pengalaman terbaru, Prof? Minggu lepas saya terlibat dalam satu kita panggil international seminar untuk IT for developing region kita panggil. Peserta kita adalah pelajar-pelajar master dan PhD dari seluruh negara. Seluruh dunia. Ada daripada Amerika, daripada Australia, daripada Thailand, Malaysia. Lebih kurang 30 ke 40 orang. Dan saya memberi ucapan utama. Waktu pun saya pertama kali lah. Ya, macam mana pengalaman? Jadi pengalaman dia agak mula-mula kekok lah. Sebab kita bercakap dengan skrin kan. Ya. Tapi kita nampak audiens kita. So, bila lama kelamaan saya rasa saya dah macam selesa lah. Ya. Dan interaksi tu pun ada. Boleh ada soalan dan sebagainya. So, cerita ini satu orang kata pengalaman baru. Tapi boleh dibaiki lah dari segi pengurusan seminar dalam bentuk online ini. Supaya lebih interaksi. Ya. Sebab kadang-kadang kalau terlalu ramai itu susah kita nak kawal. Ya. Katakan lebih 30 orang, 40 orang kan agak sukar lah. Ya. Mungkin kita bagikan pada grup. Ya, kan 10 orang sebagainya. Jadi lebih efektif lah. Tapi maknanya soalan tadi itu kita tak berhenti. Teruskan juga ada seminar. Harus dikongsikan, terus disebarkan dan sebagainya. Kerana universiti salah satu peranannya ialah untuk menyelidik dan menyebarkan hasil penelitian ini untuk akhirnya demi kepentingan masyarakat, rakyat dan negara. Dan baik, kita berhenti rehat seketika dan kita bertemu lagi selepas ini. Anda sedang menonton 2030 dan bersama-sama saya di kali ini ialah Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid. Dan tadi kita bercakap tentang banyak perkara daripada pengajaran, pembelajaran, soal kualiti, tentang penilaian. Dan saya nak tanya secara khusus salah satu daripada perkara yang turut dipentingkan ataupun diutamakan oleh mana-mana universiti ialah soal penyelidikan. Saya percaya kebanyakan universiti swasta di negara ini juga terjejas teruk oleh COVID-19 ini segi pendidikan. Bagaimana itu, Prof? Pada saya lah, pendapat saya, Dr. Jennery. Kalau dibandingkan pengajaran dan pembelajaran dengan penyelidikan ini, yang lebih terjejas pembelajaran dan pengajaran. Sebab penyelidikan ini, saya rasa lah, apabila pensyarah kita membuat pengajaran dia dalam bentuk online, maknanya dia ada lebih masa terluang untuk tumpukan kepada penyelidikan. Dan apabila dia ada peluang untuk lebih masa untuk buat penyelidikan, dia juga boleh meningkatkan produktiviti dari segi penerbitan. Ya. So, saya rasa in a way dia macam satu hikmah. Kerana dua ini pendidikan dan penerbitan ini saling berkait. So, jadi bila dia kurang pergerakan dan juga kebanyakan pengajaran tu buat secara online, jadi dia boleh menumpukan lebih masa untuk penyelidikan dia. Ya. Dan mudahlah untuk dia membuat kolaborasi secara tadilah online seminar luar. Dan saya tahu bahawa UCTS ini ada kolaborasi dengan universiti di Eropah, dengan Australia, India, China, Jepun, banyak. Taiwan pun ada selain daripada universiti di ASEAN. So jadi mudah. Jadi pensyarah kita dengan mudah dapat berkolaborasi researchnya dengan menggunakan online. So jadi tidak ada alasan persailan. Pensyarah-pensyarah mengatakan COVID ini akan menjejaskan produktiviti mereka ataupun aktiviti penyelidikan mereka. Ya. Dan satu lagi peluang baru apabila kita lihat dengan COVID ini, ada new area of research kita panggil. Apa yang baru tu? Tentang COVID. COVID ini akan jadi satu topik penyelidikan baru. Yang begitu besar. So ada pihak dari segi fakulti ekonomi katakan, bisnes ekonomi, lihat dari segi kesan kepada perniagaan. Dari segi engineering pula, apakah dia melihat dari segi kaedah-kaedah baru, teknologi kan? Oleh COVID ni kita pengajaran susah kan? Apa teknologi yang baru? Kalau fakulti perubatan lagi banyak. Perubatan direct lah. Semua bidang pengajian
boleh dibuatkan penyelidikan dalam bidang COVID. Yang penting apa sebenarnya? Penting kemahuan, dari segi apa orang kata kreativiti dan juga semangat lah. Kadang-kadang bidang tu dah ada depan mata. Kalau pensyarah tu tidak ada keinginan dan juga orang kata semangat dia akan tak ambil juga. Komitmen itu paling Komitmen itu penting. penting. Pada saya ini ambilkan walaupun ini satu cabaran Dr. Jerry, satu orang kata cabaran hebat bagi kita, tapi lihat dia sebagai satu peluang juga. Satu aspek. So ini sebab tu kerajaan di Kementerian Pengajian Tinggi, Kerajaan Negeri Sarawak juga ada menawarkan geran penyelidikan special khas untuk COVID. Oh, COVID ini suatu yang menarik. Menarik. Ya. Jadi selepas ini maksudnya kita akan dapat baca atau teliti lebih banyak artikel ilmiah tentang COVID, penyelidikan dan juga penerbitan ini. Dia inovasi dia contohnya macam dalam penyelidikan mungkin cara-cara yang lazim kita buat tu dah tak boleh digunakan. Contohnya macam Dr. Ini biasa buat penyelidikan kita buat survey. Kita pergi ke lapangan, kita buat survey, dapatkan maklumat data-data. Sekarang tak boleh. Gunakan soal selidik. Jadi terpaksa menggunakan Google Form. Kita gunakan kaedah-kaedah online, WhatsApp, sosial kan. Itu gunakan untuk dapat data. Dan sebenarnya benda ni lebih efektif. Walaupun mungkin kita kata kita boleh petikaikan dari segi kesahihan itu kan. Tapi dari segi volume, dari segi kecepatan dia tu lebih cepat. Sebab kita terus dapat maklumat tu dengan direct kepada kita kan. Itu inovatif yang pertama dari lah. segi pendekatannya. Yang keduanya kita lebih kepada maksudnya terpaksa berkolaborasi. Kalau dulu kadang kita kata kita hebat dalam bidang ni, kita buat sendiri saja. Sekarang tak boleh sebab kita terpaksa berkolaborasi dengan orang. Bukan saja yang dalam negara tapi juga luar negara. So jadi kalau dulu kita ada option lah, kita ada pilihan. Tak apa mungkin contohnya. Kan tidak. Kita kena berkolaborasi. Itu satu orang kata syarat yang penting. Apa untungnya kalau kita berkolaborasi dengan pihak lain khususnya dengan universiti di luar negara? Pertamanya kita dapat ilmu yang berbeza, yang tambahan lah Mungkin mereka ada kepakaran dalam bidang yang tertentu. Kita ada kepakaran, jadi kita berkongsi. Yang keduanya dari segi image dan branding lah universiti. Kalau universiti saya berkolaborasi dengan universiti yang hebat di UK katakan. Jadi orang lihat wah, universiti walaupun universiti yang baru terletak di Cebu, bandaran kecil, tapi dah berkolaborasi dengan universiti yang hebat di Australia, di England dan sebagainya. Dan juga memberi keyakinan, confident kepada pelajar, ibu bapa dan juga majikan. Jadi ini satu juga kebaikan untuk kita. Keadaannya boleh dikatakan is a win-win situation. Betul. Menang-menang untuk semua pihak yang pemegang taruh yang terbabit. In fact, minggu ni kita ada satu program, kita ada satu sesi University of Birmingham UK, ada satu seminar online untuk mempromosikan program-program mereka supaya pelajar kita setelah belajar 2 tahun dekat kita boleh sambung 1 tahun di University of Birmingham UK dapat ijazah dari sana. Jadi kita ada kolaborasi. Jadi wah, nampaknya program kat UCT ni setaraf dengan University Birmingham atau University Essex, University Murdoch kat Australia dan sebagainya. So jadi ini memudahkan kita buat kolaborasi lah. Baik, itu dari segi kolaborasi dengan universiti lain untuk latihan pelajar dan sebagainya. Jadi sudah pasti saya percaya satu dua kesan secara langsung oleh COVID-19 ialah terhadap internship. Oh, memang. Bagaimana sebenarnya ni dengan kerana biasanya kita hantar pelajar ini ke pihak industri, syarikat-syarikat di luar untuk dapatkan ilmu, pengalaman, kemahiran dan sebagainya. So kalau dapat Prof jelaskan tentang perkara ini. Ini memang soalan yang memang paling penting lah Dr. January. Ini yang isu yang paling penting lah saya rasa. Sebab syarikat-syarikat pun sekarang mereka pun agak tertekan dengan keadaan COVID ini. Kalau bidang yang berkaitan kita akan ambil di dalaman. Sebab kita majikan juga. Jadi kita letak dia di makmal ataupun di fakulti ataupun di departmen ataupun di pejabat-pejabat pentadbiran kita. Jadi mereka dapat latihan juga. Baik, Prof, kita berhenti rehat dan kita lanjutkan selepas ini. Okey. Anda sedang menonton 2030. Kita sedang perkatakan isu hangat iaitu isu pengajian tinggi dan bagaimana kesannya akibat pada ancaman COVID-19.
Jadi tadi kita juga bercakap tentang banyak hal. Prof. Khairuddin, seorang yang begitu hebat, punya pengalaman luas. Jadi saya nak secara khusus sebagai peneraju universiti swasta, bagaimana kesannya terhadap pentadbiran dan keuangan? Wow, memang amat berkesan lah. Pertamanya kita bergantung sebagai universiti swasta, kita bergantung pendapatan kita lah dari segi bilangan pelajar. Memang rata-rata sejak COVID-19 ini berlaku pengambilan pelajar baru seluruh universiti lah, satu negara, mungkin seluruh dunia lah, terjejas. Penurunan kami di Sarawak ni, saya dah bicara dengan rakan-rakan, lebih kurang 20% lah penurunan pelajar baru. Pengambilan pelajar. So bila bilangan pelajar turun, maksudnya pendapatan kita terjejas. So bila terjejas, jadi kita terpaksa mengawal dari segi operasi kita lah. Bukan saja kita kurang dari segi pendapatan, kos pengurusan pun bertambah sebab kita Bagaimana dia boleh bertambah? Sebab kita nak mengikut SOP. SOP, jadi maksudnya kalau dulu kelas tu boleh jadi 50, sekarang jadi 20, dan juga kita masa kemuncak PKP, kita terpaksa menghantar pelajar-pelajar balik ke kampung, dan bila pelajar diam dalam kampus, kita kena bagi makanan, jaga dia punya kebajikan, itu kos tambahan. Dan pelajar dan staf kita kena bekerja 24 jam. So itu kos tambahan lah. Tapi kita tak komplain, tapi kita harap masyarakat faham. So jadi dia menjejaskan dari segi kewangan ni lah. Dari segi staf juga kita harus manage, maksudnya dari segi mereka sedang bekerja di rumah. Waktu kemuncak lah. Macam mana kita nak pasti dia ni bekerja? Bagaimana pastikan? Kita bagi KPI lah. Ya, KPI. Mesti mengajar tetap ni, ada penyelidikan tadi kan. Mesti. Jadi ketua jabatan ataupun dekan khususnya kena monitor. Jadi itu salah satu cara kita nak pastikan produktiviti itu masih ada walaupun kampus tu sunyi. Orang kata kampus without soul lah waktu tu lah. Ya, tapi aktiviti masih berjalan. Jadi dia tak semestinya berjalan dalam kampus, berjalan di rata-rata lah. Baik, Prof menyebut tentang keuangan terjejas teruk disebabkan pelajar berkurangan. Pengambilannya kurang. Ya, betul. Jadi saya difahamkan ada universiti atau college yang gulung tikar. Sejauh mana ini benar? Saya yang pastilah ada satu rakan saya di Semenanjung lah. Memang dah confirm lah. Sebuah universiti college tu telah tutup. Saya rasa mungkin mereka ni tertekan lah dengan masalah kewangan dan juga masalah yang lain lah. Jadi terpaksa tutup lah. Jadi memang ada berlaku lah. Bilangan saya tak tahu lah Dr. Johnny, tapi memang ada berlaku. Dan saya rasa masa sekarang ni banyak yang tenat lah. Jadi kemungkinan lebih banyak lagi akan gulung tikar agak-agaknya. Agak-agak. Apa jalan terbaik dalam keadaan begini? Itulah saya rasa sama ada mendapat satu bentuk bantuan daripada kerajaan dalam bentuk orang kata masa terdekat lah, short term katakan. Sebab kita lihat dalam bajet baru-baru ini pun ada bantuan-bantuan kepada berbagai sektor kan. Tapi saya lihat tak ada bantuan dari sektor pengajian tinggi swasta. Ini amat diperlukan sebab kita ni membangunkan modal insan untuk negara. Bukan saja universiti awam, universiti swasta juga. Dan kami banyak beri sumbangan dari segi pendapatan dari luar negara. Pelajar-pelajar antarabangsa paling banyak di pendidikan tinggi swasta. So jadi adalah baiklah kalau pihak kerajaan dapat membantu, terutama mereka yang agak tenat sekarang ni, dalam bentuk bantuan dalam masa short term, orang kata bantuan lah. Saya rasa itu yang Baik Prof. Satu daripada kerisauan akibat daripada ancaman COVID-19 ini, di tengah-tengah ekonomi merudum, banyak syarikat yang gulung tikar. Malah sekarang kalau statistik terbaru ini sekitar 860,000 hilang pekerjaan, tidak ada pekerjaan di Malaysia ni. Dan dengan angka yang keluar universiti yang begitu besar, 200,000, sekitar 200,000 lebih. Bagaimana agaknya nasib graduan atau siswazah yang keluar universiti ketika kita berdepan masalah ini? Ini masalah yang besar. Pertamanya saya rasa sementara kita menunggu keadaan reda ataupun masalah COVID ini mungkin selesai, artinya pihak kerajaan ataupun yang berkuasa lah harus menjadikan satu program lah
sementara mereka menunggu pekerjaan ni, ada program untuk macam dia panggil upskilling ataupun reskilling dan sebagainya, supaya mereka ni sementara menunggu keadaan ekonomi yang lebih baik, mereka dapat menambah baik bukan saja ijazah masing-masing tetapi ada satu kemahiran lain tambahan. Ya, bila keadaan dah baik, terus mereka dapat menggunakan kemahiran itulah, memudahkan mereka dapat pekerjaan. So itu salah satu kaedah lah. Yang lain saya rasa pihak graduan juga kena memikir cara sendiri. Sekarang dengan dia panggil gig ekonomi, ya, inilah untuk generasi mereka ni. Tidak harus bergantung hanya kepada kerajaan, sektor awam dan juga sektor swasta. Mereka maksudnya boleh mewujudkan pekerjaan sendiri. Ya, jadi tak perlu melihat kepada majikan yang tradisional lah kan. Mereka sendiri boleh membuat perniagaan sendiri dalam berbagai bentuk perniagaan. Jadi dengan kemudahan internet dan juga berbagai platform yang ada sekarang ni, mudah untuk mereka. Baik, kita ada sekitar 2 minit lagi, Prof. Saya nak tanya soalan ini dan mungkin Prof dapat jawab dalam waktu singkat ini. Ya. Apa pengajaran daripada segalanya ini untuk pihak pengurusan universiti? Apa yang saya dah belajar daripada pandemik ini, pengurusan kena telus, kena ikhlas, kena jujur dalam membuat berbagai polisi dan juga apa-apa yang tindakan kita ambil. Contohnya saya kena ikhlas dan terus terang dengan pelajar. Saya kena terus terang dan ikhlas dengan ibu bapa. Mengapa, ya? Sebab mereka ni mempunyai persepsi yang berbagai-bagai. Mereka melihat daripada sosial media, daripada kawan, jadi kita harus memberikan maklumat yang tepat dan segera. Lepas tu saya sentiasa berkomunikasi dengan saya punya staf supaya ada saja maklumat yang kita beri kepada awam, pihak komuniti, supaya mereka dapat maklumat yang tepat dari kami. Bukan dengar daripada sumber yang tidak boleh. Yang tidak saya. Termasuk ada yang fitnah dan sebagainya. Jadi kita harus matang. Pelajar pun harus matang, ibu bapa pun harus percaya pada kami. Jadi melibatkan semualah. Kita kena ikhlas, kita kena jujur, kita kena cepat, kena konsisten dalam keputusan kita supaya ini dapat menangani persepsi yang tidak menentulah di luar. Itu penting. Kita kena manage benda ni. Baik, Prof. Menarik sekali pembincangan kali ini dan saya percaya kita dapat mengambil banyak iktibar pengajaran dari segi pelbagai segi, pengajaran, pembelajaran, dari segi penilaian dan bagaimana kita tangani isu berkaitan dengan pengurusan dan juga penyelidikan dan perbitan. Sesungguhnya di sebalik segala masalah ekoran daripada ancaman COVID-19 ini, kita juga sebenarnya dapat iktibar. Yang paling penting ialah bagaimana kita mendepaninya dengan mengerahkan segala kreativiti, kemahiran dan keterampilan yang ada. Dan itu saja langkah terbaik untuk kita tangani masalah ini dengan lebih arif dan bijaksana. Hingga ketemu lagi minggu depan. Salam hormat.